Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar anak murid semua? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan sihat walafiat dan kekal duduk di rumah seperti biasa dan belajar seperti biasa di rumah. Untuk tahun ni subjek sejarah cikgu akan mengajar kamu. Subjek sejarah tahun 4 cikgu akan mengajar kamu. Memandangkan kamu belum lagi mendapat buku teks, jadi kamu boleh rujuk video yang cikgu dah buat untuk kamu ni. Untuk pengetahuan kamu, kita akan belajar 11 topik di dalam subjek sejarah. Ada 11 topik dalam subjek sejarah. Untuk minggu pertama ni kita akan belajar topik yang mudah dulu lah, iaitu mengenali sejarah. Kita nak tahu apa maksud sejarah. Baik. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Jadi sejarah ni adalah cerita-cerita ataupun ilmu-ilmu yang telah berlaku pada masa lampau, masa sebelum ni. Sejarawan menggunakan pelbagai sumber dan kaedah penyelidikan untuk menghasilkan penulisan sejarah. Nak hasilkan penulisan sejarah ni bukannya kerja yang mudah macam kita tulis karangan kan. Kita tulis apa-apa bukannya mudah. Sejarawan ni dia perlu kaji, selidik dulu macam-macam sumber. Pergi tapak sejarah tu, tapak arkeologi tu, kaji sejarah. Baik, jadi unit ni akan bincangkan pengertian sejarah, sumber sejarah, kaedah penyelidikan sejarah, konsep masa dan ruang serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Seterusnya, apa yang anda akan pelajari dalam topik ini? Yang pertama sekali, menyatakan pengertian sejarah. 2. Mengenal pasti sumber dalam sejarah. 3. Menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. 4. Membezakan konsep masa dan ruang dalam sejarah. Dan yang kelima, menguraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Baik, untuk topik yang pertama ni, 5 perkara ni yang awak akan belajar. Kita tengok sikit demi sikit dulu. Yang pertama sekali lah, terutama yang pertama ni, menyatakan pengertian sejarah. Kita nak tengok yang ni dulu. Baik, pengertian sejarah. Sejarah ialah peristiwa. Umumnya maksud sejarah ni ialah sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Jadinya seumumnya sejarah ni ialah benda-benda yang berlaku pada masa lalu lah. Itu awak kena ingat dalam kepala awak. Ni antara pandangan tokoh. Setiap tokoh ni pandangan dia berbeza, namun konsep ataupun maksud asal tu dia tak lari, lebih kurang sama je. Contohnya tokoh yang pertama ialah Herodotus, iaitu bapa sejarawan dunia, seorang ahli sejarah Greek. Dia kata apa? Sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Sejarah ni dia fokus pada tindak tanduk manusia yang berlaku pada masa lepas. Kenapa manusia buat macam tu? Contohnya sejarah pendudukan Jepun di tanah Melayu 1942 hingga 1945. Kenapa sejarah ni pergi ke tanah Melayu? Kenapa orang Jepun ni pergi ke tanah Melayu? Kenapa dia nak jajah tanah Melayu? Kenapa? Sebab mereka, ada sebab kenapa mereka lakukan. Tokoh yang kedua iaitu Ibnu Khaldun, yang ini cendekiawan Islam kita. Sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Ni peradaban manusia, dia lebih fokus pada peradaban manusia pada masa lalu. Apa perubahan yang berlaku disebabkan oleh peradaban manusia itu sendiri. Itu maksud sejarah dari pandangan Ibnu Khaldun. Dari pandangan seorang lagi tokoh sejarah ialah E.H. Carr. Dia kata sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Ini dia hubung kaitkan antara masa zaman sekarang ni dengan masa yang lepas. Apa peristiwa yang berlaku tu mesti ada kaitannya. Itu proses interaksi masa dulu dengan masa sekarang. Itu maksud sejarah bagi pandangan beliau. Contohnya ni lah, Kuala Lumpur masa dulu dengan masa kini. Tahun 19 macam mana keadaan pasar besar di Kuala Lumpur, dan tahun 2019 apa pula perubahan yang berlaku pada pasar besar ni. Dah banyak berubah. Contoh nama dah dipanggil pasar seni. Okey, yang seterusnya, pandangan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Ni ahli sejarawan negara kita. Beliau dah meninggal dah. Jadi ini sangat hebat ini. Dia kata sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Ringkas tetapi itulah dia maksud sejarah. Peristiwa yang dah berlaku, peristiwa yang pernah berlaku pada masa lalu.
Contohnya pengumuman tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir, Melaka. Peristiwa yang dah berlaku. Ini pengisytiharan tarikh merdeka, bukan peristiwa merdeka. Pengisytiharan tarikh merdeka di Bandar Hilir, Melaka. Peristiwa yang seterusnya, Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Felda Redong Segamat, Johor pada tahun 2018. Ini pun sejarah pada pandangan beliau. Sebab dia kata apa, peristiwa yang pernah berlaku lah, tak kisahlah tahun lepas ke, 2 tahun lepas ke, 10 tahun lepas ke, itu semua dianggap sebagai satu sejarah. Tokoh yang seterusnya iaitu Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim mengatakan bahawa sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Pun sama juga dia kata, catatan ataupun satu rekod peristiwa yang berlaku, yang dah berlaku pada masa dulu. Contohnya catatan dalam buku Hari Ini Dalam Sejarah. Kalau zaman dulu dekat dalam TV dia ada cerita Hari Ini Dalam Sejarah. Jadi dia buka buku Hari Ini Dalam Sejarah tu, dia tunjuklah apa yang berlaku pada sejarah-sejarah pada masa lalu. Jadi secara keseluruhannya, apa maksud sejarah yang dibagi oleh tokoh-tokoh ni lebih kurang sama je. Apa peristiwa yang berlaku pada masa dahulu. Sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan manusia. Itu yang pentingnya sejarah. Kenapa kita nak kena belajar sejarah? Bukan suka-suka kita nak tahu apa yang berlaku pada masa lalu, tetapi apa yang pentingnya ialah kita nak ambil pengajaran, nak ambil iktibar sejarah yang masa lalu dulu. Kita nak ambil iktibar supaya kehidupan kita lebih baik. Ambil iktibar sejarah masa lalu supaya nak ubah kehidupan kita jadi lebih baik. Baik, untuk minggu ni itu sahaja. Kita kenal maksud sejarah. Apa yang perlu awak buat ialah lengkapkan tugasan ataupun lembaran kerja yang telah diberikan. Mudah saja lembaran kerja itu awak siapkan dan hantar pada minggu hadapan. Kita jumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Seterusnya kita akan tengok topik yang seterusnya lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.